Baiklah. Kesimpulan kepada tiga adab, tiga perkara yang kita bincangkan di sini. Beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang ni Nabi sudah wafat, maka kita beradablah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beradab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk panggil nama dia tak tu kalu. Jangan buat benda-benda yang melampau, yang hulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kata la tatruni, jangan melampau kamu dalam tentang Rasulullah sallallahu. Kita buat apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah juga kita kena beradab dengan pemimpin-pemimpin, tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita. Dalam semua perkara kita kena buat. Di antaranya apabila berlaku nawazil. Tuan-tuan tanda, nawazil ni maknanya benda baru berlaku. Bila mari benda yang baru, contoh yang paling ketara sekarang ni, isu Covid. Isu Covid ni tak boleh kita berfikir dengan otak kita seorang saja, tak boleh. Tak boleh. Ambil video, live, condemn habis segala keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama seluruh dunia, majlis fatwa, kita kata jangan. Ini perkara yang kedua, kita kena iltifatu haulal ulama. Kita kena berlega di sekitar pandangan para alim ulama. Kita kata ulama tidak maksum, kita kata na'am. Tetapi mereka telah berijtihad setakat mana yang mereka nampak. Jadi dia buatlah keputusan SOP dan sebagainya. Cuma ijtihad tu tak boleh beku kat situ. Mungkin sesuai pada 2 bulan ini, tapi 3 bulan yang ketiga, itu dipanggil nawazil, benda baru, bergerak. Sesuai 2 bulan lepas, mungkin bulan yang ketiga tak sesuai, kena ijtihad lain. Kena keluar SOP baru, jangan pakai satu je. Maka macam contohnya kita kata SOP sekarang ni penjarakan. Nak jarak jauh mana? SOP sekarang ni ditutup masjid kecuali untuk 4 orang, 5 orang. Berapa lama? Berapa tempoh? Adakah semua kawasan kena ataupun kawasan PKPD? Jadi itu dipanggil ijtihad tu kena, dia panggil dalam al-halah, dalam musim wabak, musim peperangan. Jadi mungkin ijtihad boleh berubah, pagi dengan petang berubah. Jadi kalau kita pakai hak satu je, jadi susahlah sikit. Jadi para kita sebagai seorang mukmin, kita boleh murajaah, minta dengan cara baik para alim ulama kita supaya saya semak balik. Saya tengok fakta-fakta yang ada ni begini. Tapi jangan keluar video menghasut rakyat supaya benci kepada keputusan yang dibuat oleh para ulama, oleh ulil amri, kerana dia akan timbul banyak implikasi kepada itu. Jadi ingatlah, kumpulan-kumpulan yang duk hasut masyarakat ni, satu hari nanti orang benci kepada awak, orang hasut awak pula, apa jadi? Jadi jangan jadi penghasut, jadi kita pendakwah, sebagaimana kata di sebahagian daripada pendakwah, dia kata nahnu du'ah la qudah. Kita ni pendakwah bukan penghukum. Jadi berdakwahlah cara baik. Kalau nak komen beradab. Fakta yang saya jumpa begini. Ini tidak tulis dekat Allahu Akbar. Selalu letak atas kepala. Ustaz yang menyokong SOP ni telah terperangkap dengan agenda Yahudi. Yang betul-betul tak Yahudi dia seorang. La ya akhi. Maka kita kena belajar, dipanggil iltifat haulal ulama. Apabila berlaku nawazil, mari sini. Jangan kita gelonsor keluar seorang-seorang, seronok seorang kita, mentang kita boleh live, orang tengok ramai sikit, mula nak condemn orang tu, condemn orang ni, kita kata sabar, panjang lagi cerita kita. Baiklah. Yang seterusnya, amaran daripada Allah, jangan menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Malikun an rajulin ahrama qabla al-miqat. Ini menarik ni kata-kata cerita ni. Orang pergi tanya Imam Malik, Syekh Imam di Madinah, saya nak pergi umrah, tapi saya nak niat di Madinah ni, di Masjid Nabi. Nak niat di Masjid Nabi. Sedangkan niat umrah tu di mana? Di miqat, 15 km di depan. Imam Malik kata, la, jangan buat. Akhafu alaihi minal fitnah. Aku bimbang, takut orang ni ditimpa fitnah.
Dia baca ayat Quran ni, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Amaran, peringatan kepada orang yang menyalahi arahan Nabi sallallahu nanti mereka ditimpa fitnah. Faqala as-sa'il, orang tanya tadi, wa ayu fitnatin fi zalik? Apa fitnahnya Tuan Syekh Imam Malik? Dia nak ihram di sini, di Madinah ni. Tak mau ihram di miqat, depan lagi. Miqat tu depan. Kalau miqat tu lepas, mana 15 km ya. Wa inna ma hiya ziyadatu amyalin fi ta'atillah. Beberapa kilometer, beberapa batu je kita. 15 kilometer ya. Apa yang fitnah? Qala Malikin. Dengan ni, fiqh Imam Malik. Tajam pemikiran Malik. Nak menyekat benda-benda yang tak baik. Wa ayyu fitnatin a'zamu min an tazun an wa ayyu fitnat, apakah fitnah lebih besar? An tuzanna annaka khussista bi fi'lin. Manakah fitnah lebih besar? Kamu sangka kamu telah dapat satu perkara yang hebat yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak buat. Nabi kita pergi niat di miqat, mu nak niat di mana? Mu lebih baik daripada Nabi. Ini kata-kata Imam Malik. Ini mustahak para jemaah sekalian. Satu lagi isu yang sama juga. Seorang ini pergi tanya seorang ulama salaf. Anda tak lupa nama dia. Al-Fudhi atau siapa orang lain. Kita kena semak semula. Nama Syekh. Tapi peristiwa tu ada. Dia kata dia nak apa? Dia nak solat sunat fajar ni panjang. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sunat fajar dia ringkas je. Semua 2 rakaat macam dia tak baca panjang. Itu sunnah. Orang ni minta izin dengan syekh dia nak panjangkan solat sunat. Syekh kata la tafa'al. Jangan buat. Dia kata takkanlah saya masuk neraka dengan sebab solat. Dia kata bukan sebab solat, sebab mukhalafatis sunnah. Aku bimbang takut kamu terfitnah kerana menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjanglah tuan-tuan. Falyahzaril ladzina yukhalifuna amri. Pernah sekali orang tanya, orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang tanya Abu Bakar, apa pandangan tuan? Pandangan Abu Bakar macam mana? Abu Bakar kata orang merah muka dia. Merah muka dia kata. Baca hadis Nabi, mu tanya pandangan aku, ayu sama'in tuzilluni. Langit mana nak teduhkan aku? Bumi mana yang aku nak pijak? Kalau aku kata dengan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, dalam masalah sunnah ni panjanglah. Bukan kata bila kita jumpa sunnah ni kok dalam Bukhari ni kita kena tengok juga adakah hadis itu masih lagi terpakai? Adakah hadis itu masih lagi tidak ada hadis yang mansuh yang kemudian? Adakah hadis ini umum, ada yang khusus? Itu dia panggil dibincangkan oleh para ulama. Dia tak boleh kompak yang aku ambil hadis kok pakak lah. Ada huraian ulama mengatakan hadis ini ada umumnya dan ada khususnya. Itu kita kena belajarlah juga kan. Jangan kata ambil hadis itu pakai jadi selalulah. Baiklah, yang mungkin yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah Allah SWT mulakan surah ini dengan suratun anzalna. Surah ini kami turunkan dan kami nyatakan undang-undang, kami nyatakan hukum beberapa undang-undang, beberapa peraturan hudud yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala akhir ayat ini, surah ini dengan perkara yang wajib kita kena lakukan ke atas kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu minat tatabu'. Kita kena ikut, kita kena buat perkara-perkara yang memberi maslahah kepada umat Islam. Kan? Kena minta izin, kena minta peraturan. Maknanya kita ni kalau kita tak boleh buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, elok sangatlah kita maklumkan kepada murid-murid kita supaya mereka tak ikut kita dalam perkara yang kita lemah tadi. Sebagai contohlah, saya sendiri. Waktu kita muda dulu, kita ajar sunnah ni, solat macam ni cara duduk. Nak turun daripada rokok ke sujud macam mana, duduk antara dua sujud macam mana, duduk tahiyat bagaimana, kita boleh buat.
Tapi apabila Allah uji kita dengan sakit lutut, sakit ni, sakit kaki, tak boleh lagi nak buat. Duduk pun sengit solat, maka kita kena maklumkan, pelajar-pelajar, saya, ustaz tak boleh duduk lagi seperti yang ustaz ajar kerana keuzuran. Elok dimaklumkan. Barulah orang tahu